Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. 让我们一起祷告。 Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih karena kami diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami melalui pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan dan kami siap untuk diubahkan oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 各位弟兄姐妹们，大家午安。 Dan saya juga mengucapkan selamat tahun baru. 我也祝福大家新年快乐。 Kiranya di tahun yang baru ini kita lebih bersemangat, lebih giat bagi Tuhan. 希望新的一年里，我们对神更多的信心。 Kita lebih berkobar-kobar di dalam memberitakan Injil Tuhan. 我们会有更积极的信心来传福音。 Kita bersyukur bahwa di awal tahun ini kita mengawali dengan bulan misi, di mana kita akan bersama-sama merenungkan tema-tema tentang misi. 很感激，因为2022年的第一月就是差传月，我们会讲到有些差传的经文。 Dan tema misi pada minggu ini yaitu penginjilan, pernyataan kekuatan Allah. 今天的主题是传福音，神大能的彰显。 Yang diambil dari Roma pasal 1 ayat 16. 取自于罗马书第1章16节。 Saya akan bacakan buat kita dalam bahasa Indonesia sekali dan kemudian dibacakan dalam bahasa Mandarin. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. 罗马书第1章第16节，我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是以色列人。 Saudaraku, di dalam dunia ini ada banyak sekali kuasa ataupun kekuatan. 各位弟兄姐妹们，这世界上有很多权势或者力量， Misalnya kekuatan militer, kekuatan otot, kekuatan uang. 举例是军事力量，肌肉的力量，或者钱的力量。 Bahkan ada yang kita kenal juga dengan kekuatan iblis, dan tetapi kekuatan yang paling besar bukan kekuatan-kekuatan itu, melainkan kekuatan Tuhan. 也有所谓的恶魔的力量，但是最大的力量就是来自神的力量。 Saudara, kuasa Tuhan ini atau kekuatan Tuhan ini dinyatakan dalam berbagai bentuk di dalam alam semesta. 神的大能在这个世界上表现是不同的方式。 Kalau saudara pergi ke Bali atau pergi ke sebuah gunung, saudara akan menyaksikan keindahan dan kuasa Tuhan di situ. 如果大家到巴厘岛或者上山，大家都会看到神的大能。 Tapi kuasa Tuhan juga dinyatakan melalui mujizat. 神的大能也是表现在一种奇迹。 Misalnya kelahiran Ishak di usia tuanya Abraham dan Sarah itu merupakan sebuah mujizat dan pernyataan kuasa Tuhan. 在亚伯兰以及撒拉的末年诞生他的孩子以撒，这是一种奇迹。 Kuasa Tuhan juga dinyatakan ketika Tuhan Yesus meredakan badai yang mengamuk. 这个也是在有台风的时候，上帝把它宁静下来，这也是一种奇迹。 Atau ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, 或者上帝在水面上走， maka itu menunjukkan kuasa atau kekuatan daripada Tuhan. 那个是献上上帝的大能。 Tapi kuasa Tuhan juga dinyatakan atas kendali Tuhan, atas kerajaan, atas negara-negara yang ada di muka bumi ini. 神的大能也是彰显在这世界上的国王。 Jadi kuasa Tuhan itu kita bisa lihat ada di mana-mana di dalam kehidupan kita. 所以我们可以看到神的大能是在我们的很多地方。 Dan Alkitab menuliskan tentang kuasa Tuhan yang mulia, 在圣经上也是有讲到神大能的荣耀， tentang kuasa Tuhan yang tidak tertahankan, 有神大能的挡不住的， tentang kuasa Tuhan yang tidak terselidiki, 不可预测的， tentang kuasa Tuhan yang perkasa, yang besar, 强大的力量， kuasa Tuhan yang tidak tertandingi, yang sangat kuat, 无人可比的力量， kekuasaannya yang berdaulat. 有权势的力量。 Dialah yang menjadikan bumi ini, yang mendirikan bumi ini dengan hikmatnya, dengan kekuatan atau kuasanya.
他以他的力量来建立这个世界。 Ketika Tuhan memerintah, maka itu akan terjadi. Itu menunjukkan kuasa Tuhan atau kekuatan Tuhan. 如果他命令一定会立的。 Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kita ini manusia itu lemah dan terbatas. 上帝是有权势的，而人类是虚弱的。 Ketika gunung meletus dan manusia mengungsi, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. 当火山爆发，我们人类也不能做些什么。 Manusia nggak bisa berbuat apa-apa ketika terjadi penyakit COVID yang menyebar luas. Kita nggak bisa apa-apa. 当新冠病毒来临的时候，我们也不能做些什么。 Sangat kontras sekali dengan kuasa daripada Tuhan. 这跟神的大能不可比。 Manusia betul-betul tidak berdaya. 人真的是无力的， Tetapi saudaraku, kekuatan atau kuasa Tuhan ini 但是神的大能 bukan hanya dinyatakan melalui alam semesta, bukan hanya dinyatakan dalam kehidupan normal manusia, 不但在大自然或者我们生活当中彰显， tapi kuasa Tuhan ini atau kekuatan Tuhan dinyatakan melalui keselamatan yang Tuhan berikan, keselamatan dari dosa melalui pemberitaan Injil. Disitulah kuasa Tuhan. 但神的大能展现在传福音的，使我们得到救恩。 Jadi kekuatan Tuhan atau kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam Roma 1 ayat 16 ini adalah kekuatan atau kuasa yang menyelamatkan. 所以在罗马第1章第16节所显示出来神的大能，就是来救恩我们人类的。 Firman Tuhan berkata dalam Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. 圣经所说，福音就是拯救我们人类的大能， Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. 拯救所信的人。 Jadi keselamatan itu diperoleh hanya melalui kuasa Tuhan, hanya melalui kekuatan daripada Tuhan. 我们如果要得救的话，就是从他的力量，神的大能。 Saudara, yang mungkin menjadi pertanyaan adalah di mana letak kekuatannya? 所以我们可能就问他的大能是在哪里呢？ Kekuatannya adalah di dalam menyelamatkan manusia berdosa sampai manusia berdosa ini mencapai kemuliaan. 他的大能就是展现在拯救我们人类，使我们人类得救。 Jadi kekuatan atau kuasa Allah itu dinyatakan ketika kita percaya kepada Tuhan sampai kita bertemu dengan Tuhan. 他的大能就是展现在我们跟他见面，直到时候再跟他见一次。 Roma pasal 8 ayat 30 berkata, mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. 罗马书第8章30节，预先所定下的人，又召唤他们来；所召来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。 Jadi dari semula Tuhan itu menentukan, dan inilah merupakan kekuatan daripada pilihan Tuhan. Tuhan punya kekuatan di dalam memilih. 上帝他有选择的能力。 Ketika Tuhan memanggil orang berdosa, memanggil kita, maka di situ dinyatakan kuasa atau kekuatan panggilan Tuhan. 上帝也是有呼唤人民的能力。 Di mana kekuatan itu nggak bisa ditolak oleh manusia berdosa. 这个大能不能被人们所拒绝。 Ketika Tuhan membenarkan, maka disitulah kuasa daripada pembenaran Allah. 当上帝成义的时候，这个是上帝成义的力量。 Itu merupakan kekuatan Allah yang melahirbarukan kita. 这个让我们重新诞生的大能， Kekuatan Allah yang menguduskan kita. 让我们成圣的力量， Kekuatan Allah yang memelihara kita. 照顾我们的大能。 Dan sampai ketika kelak kita bertemu dengan Tuhan dengan setia, itu pun karena kuasa, karena kekuatan Tuhan, sampai kita dibawa kepada kemuliaan. 当我们在跟上帝见面的第二次见面的时候，这个就是我们所谓的得荣耀。 Jadi kekuatan atau kuasa Injil ini itu terletak kepada pilihan Allah, terletak kepada kekuatan panggilan Tuhan, terletak kepada kekuatan pembenaran Allah, dan terletak kepada kekuatan di mana kelak Tuhan akan memuliakan diri kita.
神的力量在于神所炼的大能、呼唤、召唤的大能，神叫我们成义的大能， Saudara, kuasa 和神叫我们得荣耀的大能。 Tuhan sedang berurusan dengan kita. 神的大能跟我们是有关的， Kuasa atau kekuatan Tuhan ini sangat manjur. 神的大能是非常有效的。 Semua yang Tuhan rencanakan untuk keselamatan kita, menyelamatkan kita akan tergenapi karena adanya kekuatan Tuhan. 神所计划的救恩，他一定会实现的。 Itulah sebabnya Paulus berkata Injil adalah kekuatan Allah. 所以保罗都说，福音是神的大能， Kekuatan Allah yang menyelamatkan kita, yang mengubahkan diri kita hingga kita mampu mentaati Tuhan. 他会让我们改变的，变成信他。 Jadi Injil itu bekerja karena kekuatan Allah di dalam diri kita. 福音的工作就是他大能的所在。 Injil itu berhasil mengubahkan hidup kita karena Injil adalah kekuatan Allah. 福音能改变我们，因为是他有神的大能。 Dalam setiap bagian dari hidup kita yang mencakup tentang keselamatan, itu pasti akan berhasil karena kekuatan kuasa daripada Tuhan. 所以我们拯救的成功，就是因为神的大能。 Saudara, kita memang menghadapi kesusahan. 我们当然面对了痛苦， Kita menghadapi penganiayaan. 我们受到折磨， Kita menghadapi kelaparan, ketelanjangan, dan bahaya. 我们得到饥饿还有危险， Tapi semua itu nggak sanggup melawan kekuatan Tuhan. 但那个全部不能抵抗神的大能。 Hingga firman Tuhan berkata, kita ini orang Kristen lebih daripada seorang pemenang. Karena apa? Karena Dia yang mengasihi kita adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. 因为我们福音上我们说我们胜过其他人，因为我们有神的大能。 Itulah sebabnya Paulus berkata seperti ini, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat ataupun pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa yang manapun itu tidak akan dapat memisahkan saya, kata Paulus, dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. 所以在罗马第8章38节有讲到，因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是在受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里。 Saudara, inilah Injil. Injil itu kekuatan Allah. 这就是福音，福音就是神的大能。 Dan pasti akan mencapai apa yang Tuhan rencanakan untuk memuliakan kita kelak. 他一定会成全上帝所要为他得荣耀。 Di mana kita akan tanpa noda dan tanpa kerutan yang semacam itu. 是我们变成没有什么缺点。 Ini bukan sesuatu yang mungkin berhasil, tapi pasti berhasil. 这不是可能会成功，但是一定会成功的。 Ini bukan sesuatu yang mungkin gagal, karena pasti tidak akan gagal. 这不是所谓可能会失败，可是这个是不可能失败的。 Kalau keselamatan bergantung kepada kekuatan saudara, saudara pasti gagal. 如果大家救恩靠自己的力量，一定会失败的。 Tapi karena bergantung kepada kekuatan Allah, pasti tidak akan gagal. 当我们靠神的大能，一定不会失败的。 Itulah Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. 那就是福音，神的大能来拯救我们。 Ini adalah pekerjaan Tuhan yang dimulai di dalam diri kita dan tidak ada yang bisa menghentikan pekerjaan Tuhan itu. 这个在我们心中，上帝所做的，没有人能抵抗的。 Allah kita yang berada di sorga dan tinggal di dalam diri kita, Ia melakukan apa yang Dia kehendaki. 在天上的主，他会做他该做的事。 Manusia tidak berdaya menyelamatkan dirinya sendiri. 人是不能拯救自己， Kita nggak punya kuasa atau kekuatan untuk setia sampai akhir nanti. 我们没有到末的那个力量， Karena kita ini lemah. 因为我们是虚弱的， Kita nggak bisa mengubah diri kita menjadi baik. 我们不能自己变成好的人， Karena kita tidak punya kekuatan yang cukup untuk melakukan hal-hal tersebut. 因为我们没有改变那个，我们没有拥有那个改变的那个力量。 Banyak orang ingin berubah menjadi baik.
很多人想要改变，变成好的人， Tapi mereka gagal di dalam berubah menjadi baik itu 但是他们都是失败，变成好人， karena tidak mampu dan tidak punya 因为 kekuatan. 没有那个力量， Tapi hanya oleh karena kekuatan Tuhan, 只有神的大能 maka kita akan diubahkan oleh Tuhan. 能让我们改变。 Saudaraku, oleh karena Injil adalah kekuatan Allah. 各位弟兄姐妹们，因为福音是神的大能， Karena Injil adalah kuasa daripada Tuhan, maka jangan malu memberitakan Injil. 所以请大家不要觉得传福音是一种羞耻。 Kenapa kita mesti malu dengan kekuatan? 为什么我们要觉得害羞呢？ Kekuatan adalah satu hal yang paling dibanggakan oleh manusia, termasuk oleh Roma pada waktu itu. 权势或者力量是我们人类所骄傲的，也是当初罗马所骄傲的一件事。 Yunani punya filsafat, punya pengetahuan, tapi Roma punya kekuatan. 希腊有它的那个哲学，还有学问，还有知识，可是罗马有它的力量。 Bangsa-bangsa takut dengan Roma karena Roma adalah bangsa penakluk yang punya kekuatan prajurit yang sangat hebat. 各国都惧怕这个罗马，因为罗马有很强大的军事力量。 Tapi walaupun Roma hebat dalam kekuatan militer, mereka itu bobrok di dalam moral. 虽然他们有强大的军事力量，可是他们的道德是相当不好的。 Sampai seorang penulis mengatakan Roma itu selokan busuk di mana sampah kekaisaran bertimbun di sana. 有一个作者说，罗马就像一条河，那条河充满着邪恶。 Maka tidak heran kenapa Paulus berkata, saya tidak malu ke Roma. 所以我们听到保罗都说，我们不会，保罗都说我到罗马传福音不是一种羞耻。 Roma yang penuh dengan dosa butuh Injil. 充满罪恶的罗马需要福音。 Dan saya membawa sebuah kuasa yang bisa mengubahkan hidup orang-orang di Roma. 我带着大能来改变这个罗马的人。 Paulus sudah menyaksikan bagaimana kekuatan Injil mengubah orang-orang di Korintus, Efesus, dan kota-kota yang jahat lainnya. 罗马又看到福音在别的邪恶的城市成功。 Dan Paulus percaya Injil pun akan bekerja di Roma, akan mengubahkan orang-orang Roma menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus. 保罗也是相信，在这个罗马福音会将这个坏人改成好人。 Itulah sebabnya dia berkata, saya tidak malu memberitakan Injil. 也因如此，他就说我不会觉得羞耻。 Roma 1 ayat 16 dia berkata seperti ini. 罗马第1章第16节，他有讲到， Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. 因为我们有坚定的信心。 So terjemahan bahasa Yunani dan bahasa Inggris itu mengatakan aku tidak malu. 在英文或者希腊文的翻译就是我不会觉得羞耻， Aku tidak malu akan Injil. 我不会因福音而羞耻，感觉羞耻。 Kalau terjemahan bahasa Indonesia adalah aku mempunyai keyakinan yang kokoh, tapi dalam bahasa Inggris, bahasa Yunani, aku tidak merasa malu. 在英文来讲的话，是我有坚定的信心；可是，在希腊文跟英文来讲的话，是我不会因福音而维持。 Saudara, orang Kristen memang bisa saja dicobai untuk merasa malu memberitakan Injil. 我们大家基督徒都会觉得传福音的时候是一种羞耻， Baik itu malu karena tidak pandai bicara atau malu karena berita yang dia bawa. 可能我们觉得害羞是因为我们不会讲话，或者福音本身。 Dan Paulus sadar sekali bahwa pencobaan ini pasti bisa dialami oleh orang-orang Kristen. 保罗也感觉到这个所有的基督徒会感到同样的想法， Oleh karena itu dia berkata, aku tidak malu memberitakan Injil. 所以他就说我不会觉得害羞来传福音。 Dia mengingatkan juga kepada Timotius muridnya, jangan malu bersaksi tentang Tuhan. 他也对他的门徒提摩太也是说这种话， Dan dia pun tidak pernah malu memberitakan Injil. 他也不会觉得为福音而耻。 Sebagaimana Paulus mengatasi pencobaan yang bisa muncul untuk merasa malu memberitakan Injil ini? 那保罗怎么克服他的这个困难呢？
Bagaimana kita mengatasi pencobaan ini ketika kita mau memberitakan Injil kepada seseorang, kita merasa malu? Bagaimana kita mengatasi pencobaan itu? 怎么样我们克服我们的所觉得就是传福音的时候感到羞耻呢？ Hanya dengan mengingat bahwa Injil yang dipandang rendah oleh orang lain itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. 只要记住那个福音就是上帝的大能。 Firman Tuhan memang dianggap kebodohan bagi mereka yang belum percaya. 福音对他们还没有相信的人是一种笨拙， Orang-orang kafir suka mengolok-olok orang Kristen 他们常常取笑基督徒， dan terkadang bahkan seringkali membuat orang Kristen merasa malu memberitakan Injil. 甚至我们基督徒感到觉得说传福音是一种耻辱。 Kenapa kita mesti malu dengan kekuatan? 我们为什么要为有大能而耻辱呢？ Kalau kita ingat Injil adalah kekuatan, kita nggak perlu malu memberitakan Injil. 如果我们记得福音是一种神的大能，我们应该不会觉得耻辱。 Kita seharusnya bangga memberitakan Injil yang sudah mengubah hidup kita dan kita ingin itu mengubah hidup orang lain juga. 我们应该是以福音为光荣，我们因福音而改变我们自己。 Setelah di dunia ini kita bisa bangga dengan hal-hal yang ada di dunia ini. 我们有时候会这世界上为所光荣。 Kalau saudara punya handphone yang mahal, saudara bangga tidak? 如果我们有很贵的手机，我们觉得很光荣吧？ Pasti bangga. 一定很光荣啊！ Dikit-dikit dikeluarin. 我们常常把它拿出来。 Saudara punya jam tangan mahal, saudara bangga tidak? 我们有手机都有手表的话，是不是感到很光荣？ Pasti bangga. 一定很光荣啊！ Setiap 5 menit lihat jam. 5分钟一次看一次手表， Kita pasti bangga, saudara. 我们一定会觉得很光荣。 Bahkan ketika saudara sudah vaksin 2 kali, saudara bangga tidak? 当我们打疫苗已经2次的时候，我们也觉得很光荣。 Banyak yang foto kemudian upload, saya udah divaksin. 很多人我们都自拍，然后呢上传到网络。 So, di luar negeri ada orang yang bangga sekali karena dia orang yang pertama kali divaksin yang keempat. 在国外有一个人，他很光荣的说他已经疫苗第4次了。 Itu masuk TV di Kompas dan dia bangga karena orang pertama yang dapat vaksin keempat. 他上那个罗盘时报的，他的新闻是全世界第一个接种第4次的。 Saya kemudian ngomong ke istri dan anak saya, baru 4 kali vaksin udah bangga. 我跟我的太太孩子说，才4次就已经很高兴了。 Orang Indonesia, orang Makassar saja diam-diam tidak ngomong-ngomong walaupun udah vaksin 16 kali dia nggak bilang ngomong-ngomong. 有一个人在印尼，他已经疫苗已经16次了，他都没有说什么。 So, mereka bangga karena apa? Punya sesuatu yang luar biasa. 他们都会觉得光荣，因为他们人家都说没有的，都有。 Kita akan bangga kalau kita sadar yang kita beritakan itu bukan sesuatu yang biasa-biasa. 我们应该我们所传的福音不是普通的。 Kalau kita memahami betapa luar biasanya Injil, kita pasti bangga. 如果我们知道福音是多么的有大能，我们应该是感到光荣， Kita tidak akan merasa malu. 我们不会觉得害羞。 So, Injil yang kita beritakan adalah kata-kata yang berkuasa. 所以我们福音里面的词是有大能的。 Sebab Injil yang kami beritakan, kata Paulus, bukan disampaikan hanya dengan kata-kata saja. 所以保罗说，我们福音上里面的字不是说下去而已， Tapi dengan kekuatan Roh Kudus. 但是靠着圣灵， Ada kekuatan Tuhan di situ. 有神的大能。 Saudara tahu istilah kata kekuatan? 大家知道所谓的力量吗？所谓大能吗？ Kata kekuatan itu berarti dinamis, saudara. 它的意思就是dynamis， Tapi juga bisa dikatakan diterjemahkan sebagai resep. 可是可以翻译成药方， Resep dokter, 医生的药方， bukan resep masakan. 不是煮东西的那个药方。 Jadi kalau kita terjemahkan bisa seperti ini, saya tidak malu dengan Injil karena itu adalah resepnya Tuhan untuk keselamatan bagi setiap orang yang percaya. 因为这个福音就可以是说，是上帝给我们的一种药方，这个药方可以让我们得救，拯救这个世界。 Ketika saudara sakit, saudara pergi ke dokter, kemudian dokter mendiagnosis saudara dan memberikan resep untuk saudara. 当大家生病跑到医生的时候，医生会给你开那个药方。
Resep itu tidak akan bermakna apa-apa kalau saudara tidak tebus resep itu dan pergi beli obatnya di apotik. 那个药方一直到你买那个药就不会有什么用处，直到你买药以后才觉得有用。 Tapi saudara akan merasakan kekuatan resep itu ketika ditebus dan kemudian sudah beli obatnya, saudara akan merasakan kekuatan penyembuhan melalui resep itu. 当你跑到那个药方，把那个药方换成一种药，你会觉得那个药方的那个功效是非常的大。 Saudara, Injil yang kita beritakan seperti itu. 我们传的福音就是那样子。 Jadi Injil itu resepnya dan ketika direspon manusia, maka Injil itu adalah kekuatan Allah yang dinyatakan, yang menyelamatkan. 福音就是那个药方，当我们得了那个药方，而且我们行使的时候，那个就是神大能在工作。 Jadi seolah-olah Paulus mengatakan, saya tidak malu dengan resep ini yang saya bawa di saku saya. Saya tahu apa yang bisa dilakukan oleh resep ini ketika direspon oleh manusia. 所以保罗就说，他觉得带这个福音就像带着一个药方，他也觉得这个药方可以拯救这个世界。 Paulus memiliki resep untuk dia sampaikan kepada semua orang yang berdosa, yang belum percaya, baik itu orang Yunani ataupun orang Yahudi, orang terpelajar ataupun yang tidak terpelajar. 所以保罗就会觉得这个药方可以拯救很多人，就比如犹太人、希腊人等等。 Paulus sadar dirinya itu lemah, tidak pandai berbicara. 保罗也知道自己有缺点，就是不会讲得不好。 Tapi dia sadar juga saya sedang bawa resep yang sangat manjur sekali. 可是我带着一个很有效的药方， Tuhan bisa menyelamatkan orang yang sangat keras hati sekalipun. 它也是可以改变心贴的人。 Tidak seorang pun karena dosa itu ada di luar keselamatan kalau dia responi Injil itu. 如果我们对福音有所反应，不会有所谓的有罪的人在范围之外。 Saudaraku, Injil adalah satu kekuatan. 所以福音是一种力量。 Dan kata yang dipakai itu bentuknya bisa seperti resep. 所以它是可以说成是一种药方。 Tapi Injil juga merupakan kekuatan karena kata yang dipakai itu adalah dinamis atau dinamit. 可是那个福音也是可以变成一种它的另外一词就是炸弹。 Kekuatan di dalam bahasa Yunani itu adalah dinamis. Dari kata inilah muncul kata dinamit. 福音就是力量，就是从希腊文的dynamics， 然后呢变成英文的 dynamit。 Saudara tahu dinamit? 大家知道那个炸药吗？ Itu bom yang dipakai untuk meledakkan gunung batu yang keras untuk membuat jalan. 它是炸掉那个石山，做一条路。 Dipakai untuk dalam peperangan menghancurkan musuh. 战争的时候来毁灭敌人。 Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah seperti sebuah dinamit. 所以那个福音就像那个炸弹一样， Seperti sebuah bom. 就像炸药一样。 Hati manusia yang bagaimanapun kerasnya itu akan hancur oleh bom ini. 人再怎么硬，也是会以这个福音来毁灭它。 Musuh Injil yang bagaimanapun kerasnya menentang Injil akan hancur oleh dinamit ini. 福音的敌人也用以这个炸弹来毁灭它。 Ketika seorang tentara sedang berperang, 当一个士兵战争的时候， dia akan membawa dinamit dan ketika dia bawa sebuah dinamit, dia sedang membawa sebuah kekuatan yang sangat besar sekali. 当他带着炸弹，他就是说带着一股很大的力量。 Di pada waktu saudara sedang membawa berita Injil kepada seseorang, 当我们大家带一支福音给其他人， saudara mesti sadar, saudara bukan hanya membawa sebuah resep, tapi saudara sedang membawa sebuah dinamit 大家要知道，你不只带着药方，而是你带着那个炸药。 yang Tuhan akan ledakan pada waktunya menghancurkan hati yang keras dari orang itu. 上帝会有良好的时间把它炸掉。 Karena Injil adalah kekuatan daripada Allah dan kekuatan itu melebihi sebuah dinamit yang bisa meledakkan gunung batu. Tapi dinamit ini dapat menghancurkan hati yang keras. 福音胜过那个炸弹，因为它可以毁灭就是比较贴心的人。 Saka firman Tuhan, Injil bukan sesuatu yang lemah. 传福音不是一个虚弱， Tapi Injil adalah sesuatu yang sangat kuat. 福音就是一个很强烈的东西。 Kalau saudara sedang membawa sebuah kekuatan, apakah saudara merasa malu dengan kekuatan itu? 如果大家带着那个力量，你会觉得很羞耻吗？
saya yakin kita tidak akan merasa malu. 我相信我们一定不会觉得羞耻。 Di dunia ini ada banyak kekuatan. 在这世界上有很多力量， Ada kekuatan militer, ada kekuatan politik, 有军事力量，有政治力量， ada kekuatan pengaruh, ada kekuatan kata-kata. 有权势的力量，有时尚的那个力量。 Kalau saudara punya kekuatan, saya yakin saudara tidak akan merasa malu. 如果大家有这些力量的话，你不会觉得说感到羞耻。 Saudara akan berani berhadapan dengan siapa saja kalau saudara punya kekuatan. 大家因为有这个力量而敢面对大家， Mungkin orang lain lebih berpengaruh dari saudara, 可能其他人会有影响力， lebih pandai dari saudara, 比你聪明， lebih kaya dari saudara. 比你富有。 Saudara tidak perlu merasa malu membawa Injil kepada orang itu. 你不要，你当传福音的时候不要觉得羞耻， Karena saudara punya kekuatan yang dia tidak punya. 因为你有他所没有的那股力量。 Saudara dapat bawa berita yang penuh kekuatan itu dan meledakkan di dalam hati orang itu. 你可以带那个福音，把他的心炸掉。 Kenapa kita merasa malu memberitakan 为 Injil? 什么我们要觉得羞耻呢？ Kenapa kita tidak memberitakan Injil sampai hari ini? 为什么我们没有传福音直到今天呢？ Karena kita salah di dalam menilai Injil. 因为我们有错的观念来看这个福音， Kita menganggap Injil itu berita yang lemah. 我们认为这个福音是虚弱的。 Tapi Alkitab berkata Injil adalah kekuatan Tuhan. 但圣经是说，这个福音是神的大能。 Saudara sedang membawa sebuah kekuatan ketika memberitakan Injil. 大家带着神的大能来传福音的时候， Itu sama dengan saudara sedang membawa seekor singa dan kemudian melepaskan singa itu. 就像大家带着一只狮子，然后把它释放起来。 Moody berkata Injil itu seperti singa. 目的就有讲到，圣经就像一只狮子。 Tugas kita sebagai orang Kristen hanyalah buka kandang singa itu dan biarkan singanya keluar. 我们的责任就是，我们的任务就是让这个狮子从狮子笼走出来。 Jadi spirit daripada Injil bukan pesimis tapi optimis. 圣经的精神就在于不是悲观，而是乐观。 Dunia ini sedang tertidur oleh karena dosa. 这个世界上处于在睡眠当中， Hanya suara yang keras dari Injil yang penuh keyakinan yang bisa membangunkan, membangkitkan orang itu. 只要是大声的传福音，才能呼唤叫醒他们。 Kiranya bulan misi ini membangkitkan kerinduan kita kembali untuk memberitakan Injil. 希望这一次让我们有更积极的来传福音， Memberitakan Injil dengan keyakinan yang penuh dengan perasaan bangga dan merasa terhormat dan bukan malu. 以坚定的信心，还有以光荣来传福音， Kiranya kita semakin yakin dengan kekuatan Injil ini. 让我们有对这个这个力量来有 Yang 信心。 sudah mengubah diri kita pasti akan mengubah orang lain. 他改变了我们，他也能改变别人。 Bawa resep itu, 带这个药方， bawa dinamit itu, 带这个炸药， dan lepaskan singa itu. 也释放那个狮子， Maka Tuhan akan menyelamatkan orang berdosa tersebut. 那上帝会拯救他们。 Mari kita berdoa. 让我们祷告。 Terima kasih atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami, supaya kami tidak lagi merasa malu memberitakan Injil, tapi sebaliknya kami memiliki keyakinan yang kokoh. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan bukan hanya sekarang ini ya Tuhan, tapi sampai kami bertemu dengan Tuhan. Singkirkan rasa malu itu. Kami sedang membawa sebuah resep yang dapat menyelamatkan. Kami sedang membawa sebuah dinamit yang dapat menghancurkan hati yang keras. Dan kami sedang membawa seekor singa untuk dilepaskan. Ia akan menyelamatkan jiwa yang berdosa, yang menentang Tuhan, yang melawan Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Tolonglah kami, kobarkan kembali hati kami untuk memberitakan Injil tanpa takut, tanpa malu, tapi dengan bangga, dengan keyakinan akan kuasa Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin.